على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan kitab Rasail Ad-Darqawi, muka surat surat 90. Betul baris yang ke bawah. Janganlah engkau perenggan yang bawah tu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'uluh fid darain amin. Janganlah engkau takut akan lintasan atau bisikan nafsu apabila ia menyerangmu dan membanjiri hatimu dalam gelombang-gelombang satu demi satu. Seterusnya, pengarang ini menyatakan bahawa seseorang itu punya lintasan yang bermacam. Lintasan bermaksud keinginan hati kita ataupun lintasan hati kita. Maka ulama meletakkan lintasan itu dengan beberapa bahagian. Ada lintasan dinamakan lintasan nafsu. Teringin nak makan, teringin nak berjalan, teringin nak duit, teringin nak harta dan sebagainya. Lintasan-lintasan nafsu. Ada lintasan-lintasan yang disebut lintasan Rabbani. Kita nak beramal, kita nak melakukan taat, kita nak taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu lintasan untuk kita taat pada Allah Subhanahu wa taala itu bukan lintasan nafsu, itu lintasan Rabbani gitu. Ada juga ulama letakkan ada lintasan malaki, bisikan malaikat. Ada lintasan syaitani, lintasan syaitan dia kata. Macam mana nak bezakan? Jadi ulama kata lintasan yang jahat itu dua. Satu lintasan bisikan syaitani, satu lagi bisikan jahat nafsani ataupun syahwat, bisikan syahwat. Bahkan ulama mengatakan bisikan syahwat itu lebih kuat daripada bisikan syaitan. Bisikan syahwat itu lebih kuat daripada bisikan syaitan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bila menyebut tentang bisikan syaitan ataupun tipu daya syaitan, Allah Ta'ala menyebut tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tipu daya syaitan itu lemah. Tetapi kenapa kita kalah dengan bisikan syaitan? Sebab kita terlampau lemah. Adapun bisikan nafsu itu Allah Ta'ala sebut kuat. Allah Ta'ala sebut innan nafsa la'ammaratun bisu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu bersangatan, mendorong, mengajak buat jahat. Jadi ulama meletakkan khawatir ataupun lintasan jahat itu dua. Lintasan bisikan syaitan dan lintasan nafsu. Adapun yang bisikan yang baik itu ulama letakkan dua juga. Satu bisikan malaikat. Ada nama-nama malaikat yang bisikan kita. Jadi sekiranya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada seseorang, maka dibisikkan oleh malaikat. Dan ada satu lagi khawatir Rabbani, daripada Allah Subhanahu wa taala terus. Maka itu bukan lintasan dan bisikan. Terkadang kita rasa lemah, kita rasa lemah dan kita rasa sedih kerana kita sentiasa dilintasi oleh bisikan-bisikan nafsu. Lalu terjerumus kepada pelbagai dosa.
Maka di sini dipahamkan oleh ulama bahawa perlulah kita memahami kejahatan-kejahatan yang berbentuk bisikan yang jahat itu, sama ada yang daripada syaitan, ada pun daripada nafsu, sehingga perkara yang jahat itu menjadi baik. Wah, macam mana pula? Ataupun kita kata perkara yang jahat itu kita manfaatkan dia untuk faedah kita. Oh, macam mana kita kata kejahatan nafsu itu boleh mendatangkan faedah kepada kita. Jadi banyak benda yang tak baik kat dunia ni kan. Kita gunakan sampah tak baik contohnya. Kita nampak sampah tak baik. Ada orang manfaatkan sampah boleh buat duit. Jadi pandai orang manfaatkan benda-benda nampak tak elok tapi jadi akhir manfaat. Begitulah yang ingin diutarakan di sini. Terkadang bisikan nafsu itu membinasakan kita, membinasakan amal kita, jatuh dalam maksiat dan sebagainya. Maka disebut di sini jangan sedih. Bahkan datang gelombang bisikan itu satu demi satu, tidak berkeputusan. Jadi bagaimana kita jadikan ia menjadi baik untuk kita. Jadi apabila ada kejahatan yang sebegitu sering menyerang diri seseorang, maka hendaklah katanya dalam batinmu itu, masih lagi dalam batin hati itu, menyerahkan segala iradahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana menyerahkan, mana bergantung pada Allah. Bermaksud perlu kita berharap pada Allah. Di sinilah syaitan membinasakan kita selepas kita binasa. Syaitan akan membinasakan kita selepas kita binasa dalam maksiat, itu maksudnya. Syaitan membinasakan kita, maka terjerumus dalam maksiat. Kemudian ada satu lagi bentuk kebinasaan, yang mana apabila seseorang itu binasa dalam maksiat, mesti ada satu benteng, ada satu benteng untuk kita mempertahankan kejahatan nafsu dan maksiat tadi. Dan syaitan cuba menghancurkan benteng yang kedua ini. Benteng yang kedua ini apa? Rasa kecewa, rasa putus asa, dan dia tak apa, dia memang jahat, dia dihancurkan hati kita. Tak ada dah, kau memang jahat dah. Tak ada. Itu disebut kecewa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu jahat, satu lagi kebinasaan syaitan membisikkan, kau tak boleh jadi baik dah, kau memang jahat. Tak ada dah, habis. Bila. Itu bentuk bisikan syaitan membinasakan bentuk kedua. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada ahli-ahli dosa. Apa Allah Taala sebut dalam Quran? Apa ni ayat ni? Bermaksud Allah Taala sebut, wahai orang yang telah melakukan pelbagai maksiat, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau kecewa daripada rahmat Allah. Bermaksud orang yang jatuh dalam maksiat, maka lagi kuat bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud dia masih lagi ada dia punya pegangan dia. Dia masih lagi ada tempat pengharapan dia. Masih lagi berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu bentuk syaitan yang cuba nak hancurkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu kecewa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ayat Ustaz.
Ya ayyuhalladzina wahai orang yang telah melakukan pelbagai maksiat, janganlah kamu kecewa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya dia menyerahkan kesalahannya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam batinmu hendaklah kau menyerahkan segala iradahmu kepada Allah dan tetap bertenang. Bertenang ni bukan maksud tak buat apa Jangan risau sehingga istirahatlah. Mana kata bersandar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Beristirahatlah dan jangan menjadi tegang dan tidurlah. Suruh tidur. Saya tadi baca, apa saya nak faham kan? Dia suruh tidur pula. Kalau dapat hingga sepuas-puasnya. Banyak tidur, tapi ada can lah. Apa kau kau tidur? Dah baca kitab malam tadi. Tidurlah sepuas-puasnya. Kan? Hingga sepuas-puasnya. Tidurlah sepuas-puasnya. Keterangan dia dekat bawah tu. Lu baca bawah tu. Sebab tu bawah tu ada keterangan dia. Dekat dua tu kan. Itu dua, nombor dua bawah tu. Tengok nombor dua bawah. Tersebut dalam setengah athar. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun yakunu afdal 'ilmihim as-samt wa afdal a'malihim an-naum. Ada riwayat terdapat dalam kitab yang masyhur. Nama kitab itu Qutul Qulub. Yang ditulis oleh Abu Talib Al-Makki. Kitab Qutul Qulub ini kitab yang masyhur. Sehingga ulama melihat Imam Al-Ghazali rahimahullah dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini melihat ulama yang menyokongnya melihat satu kitab yang begitu sempurna. Kitab Ihya Ulumuddin ini. Sehingga Imam Nawawi mengatakan kadal ihya yakuna Qur'anan. Kata Imam Nawawi hampir-hampir kitab Ihya ni macam Quran. Itu puji-puji balaghah nama dia. Jadi ulama mengatakan bahawa Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis kitab Ihya, rujukannya adalah kitab Qutul Qulub. Jadi Imam Ghazali membaca, mempelajari kitab Qutul Qulub, maka dikeluarkan kitab Ihya Ulumuddin. Maka dalam kitab Qutul Qulub mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, rasa-rasanya zaman tu zaman ni lah, yakunu afdal ilmihim as-samt. Ketika itu, ketika mana ilmu yang paling utama itu adalah diam. Mana orang yang ada ilmu lebih diam, tak cakap. Wa afdalu a'malihim an-naum. Dan ketika itu amal yang paling baik adalah tidur. Boleh jadi hujah ni. Apalah tidur yang dah belajar kitab malam tadi. Wa afdalu a'malihim an-naum, dan afdal amalan adalah tidur. Tengok apa yang dimaksudkan ini, iaitu ketika berlaku fitnah, bila jago maksiat, jago yang mengumpet, jago yang berkelahi, jago yang berkelip tidur. Itu maksud dia. Macam tu juga Ramadan dikatakan tidur itu ibadat kan. Naumuhu ibadah. Ramadan tidurnya ibadat. Ketika mana kalau dia jago berburak, tidur. Tapi kalau orang jaga baca Quran, maksud kata itu lebih baik jaga daripada tidur. Tapi kalau kita jaga mengumpat jaga, jadi lebih baik tidur, mengelakkan fitnah. Itu maksud dia. Satu ketika tidurnya itu lebih baik daripada jaga. Begitulah dikiaskan tadi. Ketika mana jaga, maka bisikkan nafsu dia ke arah maksiat. Bisikkan nafsu ke arah maksiat, lebih baik dia tidur je. Itulah maksud. Akan datang satu masa manusia pada zaman
ilmu mereka yang paling utama adalah diam. Kerana banyaknya orang munafik yang menyebarkan perkara yang kesamaran, maka afdal bagi orang jahil berdiam diri untuk selamat. Dan amal mereka yang paling utama adalah tidur. Kerana masa jaga mereka tewas dengan syahwat atau terlalu banyak fitnah bagi mereka zahir dan batin. Jadi ada kata-kata sebegitu dalam kitab Qutul Qulub. Kerana tidur boleh memberi manfaat dalam waktu-waktu kesusahan dan mendatangkan beberapa manfaat yang menakjubkan, kata setengah di sini. Kerana ia sendiri merupakan berserah kepada kehendak ilahi. Maka barang siapa menyerahkan iradatnya kepada Tuhannya, nescaya akan dipimpin oleh Allah tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa Ustaz? Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Waqiah atau surah Insan? Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ada satu ayat surah Waqiah atau surah Insan. Allah Taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Jadi ayat itu menyebut wa ma tasyauna, tidaklah kamu berkehendak sesuatu kecuali ianya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah berkehendak sesuatu kecuali ianya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Taala jadikan kamu, Allah Taala jadikan perbuatan kamu. Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Tidaklah kamu yang membaling panah ketika tidaklah kamu membaling lembing ketika kamu membaling, tetapi Allah Taala yang membaling lembing itu. Ini kenyataan apa di Quran ni? Apa perkataan maksud ni? Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu yang membaling lembing ketika kamu membaling lembing, tetapi Allah yang membaling lembing itu. Kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat yang macam itu? Selepas Nabi berjihad dengan para sahabat, ada yang memanah, ada yang baling lembing dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa ma ramaita idh ramaita. Tidaklah kamu yang membaling lembing itu ketika kamu membaling lembing, tapi siapa yang membaling? Walakinnallaha rama. Tapi Allah Ta'ala yang membaling lembing itu. Jadi bermaksud apa? Bermaksud kita memahami segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan urusan kita kepada Allah sambil kita berharap kepada Allah agar memberikan kita kebaikan. Agar kita berserah kepada Allah dan mengharapkan agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bermaksud bagi orang yang tidak melihat, maka dia merasakan bahawa kejahatan itu semata-mata datang daripada dia. Kejahatan itu semata-mata datang daripada dia. Maka kita diberikan kepahaman bahawa segala iradah kita itu juga datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berserah kepada Allah dan mengharap kepada Allah agar merubah iradah kita ini, merubah kebaikan hati kita itu, berserah kepada Allah. Bermaksud kita berharap kepada Allah, kita berserah kepada Allah dan berharap kepada Allah, dan kita mengadu kepada Allah seolah-olah kita mengadu kepada, ya Allah, kenapa iradahku iradah yang tidak baik, ya Allah. Dan kita memahami bahawa itu adalah apa kita kata, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, izin daripada Allah Subhanahu wa taala.
iradah kita yang tak baik, kita kata, berkehendak kita kepada dosa, berkehendak kita kepada maksiat, tidak mampu kita mengawal kehendak-kehendak kejahatan kepada kita. Akhirnya kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala ubah kehendak kita itu kepada kehendak yang baik-baik. Itu maksudnya. Bermaksud, Masya Allah, ya Allah, diriku ini tidak mampu ya Allah untuk mengawal kehendakku ini ya Allah. Maka aku serahkan kehendak aku ini kepadamu ya Allah, agar engkau yang merubahnya Allah. Itu maksud kata-kata di sini. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerahkan iradahnya kepada Tuhannya. Menyerahkan ini bermaksud menyerahkan kepada Allah sambil berharap kepada Allah akan merubah kehendak kita ini. Maka kata nascaya akan dipimpin Allah Ta'ala tangannya. Bermaksud dia telah mengetahui sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya dia bergantung kepada Allah agar Allah bimbing dia kepada kehendak yang baik. Maka kata di sini nascaya akan dipimpin oleh Allah tangannya ke arah kebaikan. Bermaksud Allah Ta'ala ubah iradah dia kepada kebaikan. Itu maksudnya. Oleh itu janganlah takut terhadap lintasan atau bisikan nafsu apabila semakin bertambah. Jadi ada dua golongan. Satu golongan bila datang bisikan nafsu dia tak rasa apa-apa dan dia ikut saja kehendak yang jahat. Maka ini kita kata orang yang ke arah kebinasaan. Mana orang yang ikut kejahatan diri dia tanpa berasa bersalah, tanpa berasa takut. Ini orang yang membinasakan diri dia. Ini orang yang boleh terdedah kepada kebinasaan. Bermaksud dia bermaksiat dan tak bimbang di atas maksiat. Ini bahaya. Jadi orang yang sebegini sebagai saudara se-Islam, inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Bermaksud ada saudara kita yang tenggelam dalam maksiat dan tak takut pun dengan maksiat yang tenggelam tu dan tak menyesal pun. Jadi kita sebagai saudara Islam, kita berperanan untuk menasihatkan dia, menyadarkan dia, menegah dia. Sebab dalam masyarakat Islam, mana kita sama-sama saling menyelamatkan di antara satu sama lain. Tak boleh umat Islam itu membiarkan saudara dia dalam maksiat. Lantak kau lahai, dia kata tak puasa dan dah pandai-pandai lah kau kubur masing-masing. Dia tak boleh. Mana tetap kita akan bersalah di akhirat nanti. Alhamdulillah kita dah datang ke masjid, alhamdulillah kita dah taat, alhamdulillah kita rajin baca Quran. Kawan kita tu lantak dia lah, dogi ngalih tak kosor nak nagur masalah kita kata. Jadi kalau kita dah baik melihat saudara kita bersalah, tetap kita ada tanggungjawab, kewajipan yang diperintahkan agama, falyughayyirhu bi yadihi, ubah dengan tangan kuasa kalau boleh. Fa illam yastati' tak mampu dengan kuasa, fa bilisani, dengan lisan. Kena beritahu dia tak betul ke ni, tak betul sebagainya. Adapun orang yang melakukan maksiat, dalam keadaan melakukan maksiat dia amat bimbang dengan maksiat yang dilakukan. Dan menyadari bahawa maksiat ini akan mengundang masalah di akhirat nanti. Dia terasa sentiasa diselubungi kebimbangan terhadap maksiat. Dan terkadang kebimbangan itu menyebabkan dia tidak berbuat apa-apa. Bimbang tu lah, okey dah. Maka kata di sini, jangan takut terhadap lintasan atau bisikan nafsu apabila semakin bertambah. Jangan takut, dia bukan maksud jangan takut
takut tu okey lah. Mana kita bimbang, kita maksiat, kita bimbang dengan maksiat kita. Tetapi jangan takut di sini bermaksud ada penyelesaian di hadap ketakutan itu. Bukan kita hilang ketakutan, tak. Bila maksiat, jangan takut. Tak payah takut dia. Syukur je lah maksiat. Tak. Bermaksud jangan takut. Ketakutan itu, kita bertindak dengan satu tindakan. Apa tindakan dia? Maka katanya, jangan takut terhadap lintasan dan bisikan nafsu apabila ia semakin bertambah, tetapi buatlah seperti yang kami katakan. Macam mana? Takut tu kena, bimbang tu kena. Sebab kalau tak bimbang, itu lagi masalah. Kalau tak bimbang lagi masalah. Dia bermaksiat tak bimbang, elok, terolak. Itu lagi bahaya. Jadi bimbang, dan bimbang itu disertai dengan apa dia? Iaitu, tapi buatlah seperti yang kami katakan, semoga engkau akan memperoleh manfaat daripadanya. Yang tadi, jangan bimbang dan tidur, dan serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bimbang semata-mata dengan maksiat itu. Sebab kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai natijah daripada cubaan sebelikan, kesedaran tentang tauhid akan terasa dalam hatimu, dan segala syak dan waham akan beredar meninggalkan kamu. Dengan demikian, kamu akan maju dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan sampai kepada hal keadaan yang baik itu. Hal yang baik ini apa? Dalam ilmu tasawuf, apakah hal yang baik yang dimasukkan ilmu tasawuf? Hal yang baik dalam ilmu tasawuf adalah tauhid. Adalah tauhid. Hal yang baik dalam ilmu tasawuf adalah tauhid. Iaitu kita kata kebaikan selepas taat. Masya Allah, salat kita jaga, puasa kita jaga, kefarduan kita jaga. Kemudian amal yang nawafil kita jaga, salat sunat, baca Quran dan sebagainya. Maka tasawuf kepada kemuncak kebaikan iaitu tauhid. Yang mana tauhid adalah melihat segala sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Melihat segala sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kebaikan yang kita lakukan ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan untuk mendapat tauhid ataupun untuk mendapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan maksiat. Masya-Allah. Perjalanan kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berlaku maksiat mata, berlaku maksiat telinga, berlaku maksiat lidah dan sebagainya. Sedangkan kita dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita dalam perjalanan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita dalam perjalanan untuk tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berlaku pelbagai maksiat pada diri kita. Macam mana? Itu yang disebut terkadang maksiat itu juga boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang maksiat itu juga boleh menyampaikan kita kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut dalam kitab Hikam, dia mengatakan rubbal ma'siyah yurasu zallan khairu min at-ta'ah yurasul kibir. Ada kata-kata dalam kitab Hikam, rubbal ma'siyah. Kadang-kala rubbal ma'siyah, berapa banyak orang yang melakukan maksiat, yurisu zallan, yang mana maksiat itu menyebabkan dia merendah diri kepada Allah. Rubbal ma'siyah yurisu zallan. Berapa banyak
orang melakukan maksiat, maksiat itu menyebabkan dia merendah diri kepada Allah. Bermaksud maksiat itu menyebabkan dia memandang kepada Allah. Bermaksud maksiat itu menyebabkan dia bergantung harap pada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung harap kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud orang tadi dengan maksiat itu dia menjalinkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghubungkan hatinya dengan Allah. Dengan maksiat tadi menyebabkan dia rasa bimbang dengan maksiat dia. Lalu dia merendah diri. Dia merendah diri ni kepada siapa? Merendah diri kepada Allah. Ya Allah, banyaknya maksiat ya Allah, banyaknya dosaku kepadamu ya Allah. Maka dia merendah diri kepada Allah dan bergantung kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat tadi. Khairun, kata ulama, ini lebih baik minat ta'ah yurithul kibir. Daripada ketaatan yang dilakukan oleh dia tetapi mewarisi kibir, mewarisi takabur. Bermaksud takabur ini memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berlepas diri daripada Allah. Dan kadang tak sedar. Dia taat. Maka dia menjadi kaya dengan taat dia, maka dia tidak bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mendatangkan sifat kibir, mendatangkan sifat besar diri. Kenapa besar diri? Sebab kita tidak lagi bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tak bergantunglah pada Allah taala. Sebab apa? Amal kita dah banyak. Maknanya kita akhirat nanti nak bersandar pada Allah taala kau tak payah, amal dia banyak. Ada? Masya-Allah, ini bahaya sebenarnya. Sebab tu para awliya, para salihin, walau macam mana keadaan ketaatan mereka sekalipun, tetapi mereka tersangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu dikatakan faqiru ilallah ataupun iftiqaru ilallah. Mereka sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kata ulama peranannya ilmu tasawuf untuk menyelamatkan ketaatan kita. Terkadang di antara penyakit taat adalah berasa baik. Di antara penyakit taat kita berasa kaya dengan amal kita. Banyak lagi penyakit taat ni. Sebab tu dibicarakan bahawa apakah hakikat taat? Apakah hakikat salat? Apakah hakikat Quran yang kita baca? Apakah hakikat puasa yang kita amalkan? Masya Allah kita rajin puasa, Masya Allah kita rajin baca Quran, Masya Allah kita rajin berzikir, Masya Allah kita rajin bersedekah. Apa hakikat taat ini? Hendaklah kita faham, hakikat taat ini adalah anugerah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hendaklah kita sadar diri bahawa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmat ini. Kalau Tuhan tak bagi, tak dapat kita apa-apa pun. Jadi perlu kita sentiasa sadar bahawa kita ni sangat-sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sebenarnya kita tidak ada apa-apa pun. Ni banyak taat ni, banyak ilmu ini Allah Subhanahu yang bagi, bukan kita. Jadi inilah pentingnya ilmu tasawuf untuk membersihkan amal kita. Jika tidak, amal kita binasa di akhirat nanti. Sebab itu disebut kadang-kala maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu menyebabkan dia rendah diri, hina diri dan dia berharap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik daripada orang yang buat taat, akhirnya dia rasa besar. Nak apa-apa pertolongan daripada Allah Ta'ala tak payahlah. Amal dia dah cukup menyebabkan aku masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia jadi rosak. Sebab itu kata di sini, dengan demikian akan maju dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkadang kegelinciran kita, maksiat kita, syahwat kita
dosa kita, maka ini juga menyebabkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepahami yang betul lah. Jangan faham tak betul pula, ya. Faham betul-betul. Jangan faham tak betul. Kenapa buat maksiat ni? Tak masalah. Maksiat ni lah boleh nyampai ke Allah Taala. Pun salah kenyataan gitu, ya. Kena faham betul-betul. Iaitu terhentinya segala kesilapan dan merdeka kamu daripadanya. Usahalah kamu bimbang ke bimbing? Usahalah kamu bimbang. Usahlah kamu bimbang. Usahlah kamu bimbang dengan melihat banyaknya halangan dan rintangan kerana kebaikan. Semoga Allah memperkuatkan, akan melunturkan semua itu untuk mendatangkan manfaat bagimu. Sekiranya kamu bertabah hati serta terus-menerus mengamalkan apa yang telah kami katakan kepadamu. Seorang faqih berkata kepadaku pada satu hari, mana seorang faqih tetapi tak memahami selok-belok suluk pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang faqih berkata kepadaku, pengarang kitab ini, Maulai Darqawi, maka katanya, syahwat saya lah yang mendatangkan mudarat kepada saya. Jadi pada satu tahap baik dah orang macam ni, dia rasa menyesal, dia rasa Masya Allah binasa saya ni. Kenapa binasa? Masya Allah syahwat, nafsu, dosa, Masya Allah, dia kata. Daripada orang yang tak sedar langsung kan. Orang tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam syahwat, tak menyesal, ini lagi binasa. Ni orang yang dah sedar bahawa dia mengetahui bahawa syahwatnya, dosanya, amalnya telah membinasakan dia, tetapi tetap tersalah faham tentang perkara tersebut. Maka dia mengatakan, seorang faqih mengatakan kepada aku penyesalan dia lah. Maka dia kata, syahwat saya lah yang mendatangkan mudarat kepada saya. Jadi orang faqih dia tahu, terkadang taat, terkadang maksiat, terkadang dia tahu, kadang-kadang kalau solat dia tidak khusyuk, kadang kalau apa kata tahu, keadaannya tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga cuba nak memahami selok-belok dirinya kan. Maka akhirnya dia mengatakan bahawa kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa dia jatuh maksiat, kenapa dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia lalai ibadat. Akhirnya seorang faqih di sini mengatakan, baru dia tahu bahawa yang membinasakan syahwat saya lah yang memberi mudarat kepada saya. Syahwat inilah yang membinasakan dia. Faqih tadi. Maka jawabku, Maula Darqawi, pengarang kitab ini, seorang ahli sufi kan. Maka jawabku, katanya, sesungguhnya inilah barang yang mendatangkan manfaat bagiku. Kan terbalik. Orang faqih dia melihat, syahwat inilah yang membinasakan aku, dia kata. Salah, bagi aku syahwat itu mendatangkan manfaat kepada aku. Syahwat yang jahat ni. Macam mana nak faham? Maka katanya, aku dipenuhi dengan manfaat. Semua manfaat, dia kata. Nafsu syahwat. Sehingga syaitan pun manfaat bagi aku. Kita kata, Masya Allah, syaitan merosakkan kita, nafsu merosakkan kita. Bisikan-bisikan jahat, syaitan merosakkan kita. Kata Maulana Darqawi, tidak. Semua itu datang manfaat kepada aku, dia kata. Nafsu yang jahat memberi manfaat kepada aku, syaitan yang jahat memberi manfaat kepada aku. Kena faham betul-betul lah. Aku dipenuhi dengan manfaat daripada Allah dan manfaat daripada keinginan. Dan demi Allah, tiadalah akan aku lupai keelokannya. Macam mana kita nak faham
Nafsu yang jahat itu sebenarnya, Masya Allah. Sebab itu, ulama tafsir mengatakan, nafsu dan syaitan pada zahir dia kejahatan, pada batin dia kebaikan. Nafsu dan syaitan itu pada zahir kejahatan, pada batinnya kebaikan. Nafsu dan syahwat, nafsu dan syaitan itu membinasakan kepada orang yang tidak faham. Kepada orang yang tidak faham makna syaitan dan dari nafsu. Ataupun kalau kita mempersoalkan kenapa Allah Ta'ala jadikan syaitan dan nafsu. Bukankah elok Tuhan tidak jadikan syaitan dan nafsu? Kenapa Allah Ta'ala jadikan syaitan dan nafsu? Maka ahli tasawuf melihat syaitan dan nafsu mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi ada cara penggunaan dia. Macam dadah lah. Dadah ni kalau digunakan dengan betul, dia tak manfaat. Kalau tak betul, mudarat lah. Sebab dia kata, penyalah gunaan dadah. Semata-mata tak baik? Tak, ada baik dia. Boleh dipandang, ada baik dia. Begitu juga. Macam mana ulama tasawuf melihat kejahatan nafsu dan syaitan itu datang kebaikan? Tengok bawah, penerangan yang bawah. Satu-satu. Maka kata dalam kitab Iqazul Himam, kitab Iqazul Himam, kitab Syarah Hikam Ibnu Ajibah. Kitab Iqazul Imam adalah Syarah Hikam. Sayyidi Ahmad Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu menyebut Maula Arabi Ad-Darqawi sebagai berkata. Ibnu Ajibah juga menakalkan kalam Ibnu Arabi Ad-Darqawi dalam kitab itu. Sebagai berkata demikian kepada seorang yang datang mengadu kepada tentang masalah nafsu. Ada seorang mengadu kepada Maula Darqawi tentang nafsunya membinasakan dia. Maka katanya, amma ana fajarallahu anni khairan ma alayya illa fadlullahi wa fadluha wallahi ma nansa jamilaha. Kata Maula Darqawi, adapun amma ana, adapun bagiku, kata Maula Darqawi, fajazallahu anni khairan ma alayya. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan segala-galanya. Maka katanya, tiadalah atasku melainkan manfaat berlaku daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi aku semua baik, dia kata. Syaitan pun, bukan syaitan tu baik ya. Mana syaitan itu juga mendatangkan kebaikan kepada aku, nafsu itu juga mendatangkan kebaikan kepada aku. Itu maksud dia. Demi Allah, tiada kami melupai keelokannya. Sentiasalah. Mana kata dia melihat di manakah kebaikan di sebalik kejahatan syaitan itu. Di manakah kebaikan di sebalik kejahatan nafsu itu? Karena rahsia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik kejahatan syaitan. Kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik kejahatan nafsu. Sikit ni bagi habis. Beliau memandang nafsu sebagai memberi manfaat. Masya Allah. Maula Darqawi, dia melihat nafsu yang jahat ni, nafsu ammaratun bisu' ni, dia melihat sebagai memberi manfaat kepada dirinya. Ni kena faham yang lain, bukan faham zahir, bukan faham awam. Faham awam, nafsu yang jahat membinasakan. Nafsu ammaratun bisu' membinasakan kita. Nafsu ammarah ni nafsu yang suka buat maksiat, suka ingkar kepada Allah Ta'ala, benci berzikir, benci beramal. Itu nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni nafsu yang benci kepada Allah. Tetapi Maula Darqawi melihat bahawa nafsu itu memberikan manfaat kepada aku. Maka katanya,
Demi Allah, tiadalah kami melupai keelokannya. Beliau memandang nafsu sebagai bermanfaat baginya kerana ni baru keterangan dia. Kenapa? Sebab gangguan nafsu itu bermaksud kita tahu dan kita faham nafsu mengganggu taat kita. Nafsu mengganggu khusyuk kita. Nafsu mengganggu kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak dan kita faham nafsu selalu bisikkan makan, makan, makan. Pergi berjalan. Makan, apa lagi kita kata harta. Bila beramal pula dah tak payah, dah cukup. Bila berzikir lotih. Kan jahat nafsu itu. Maka katanya kerana gangguan nafsu pula ni. Dan akhirnya kita sadar dan kita nampak pengalaman hidup kita nampak benda tu. Kalau kita tak ambil pengalaman daripada kehidupan kita, bodohlah kita. Sebab itu semakin berusia kita, semakin kita mengalami benda tu. Dan kita tahu, kita ambil pelajaran daripada perkara yang berlaku pada diri kita. Kalau kita tak ambil pelajaran, kita kata, macam mana kita nak belajar? Sebab itu faham daripada pengalaman namanya khibrah ataupun khabir. Kita mengalami sesuatu kejahatan kebaikan namanya khabir. Berpengalaman. Orang masak dah 20 tahun. Berpengalaman lah daripada orang yang disijil dia belum tentu lagi. Pergi ambil sijil masak lompap. Boleh tak lawan dia orang yang tak ada sijil 20 tahun masak lompap. Kan? Mana begitu juga. Dalam selok belok kita melawan nafsu. Jadi kita ambil ibrah. Apa ibrah yang kita dapat? Di manakah pengalaman kita tentang kejahatan nafsu? Kita sendiri faham. Di antara kejahatan nafsu itu bila kita ibadat, kita tak suka, kita benci. Kita tak tahan ibadat, kita tak tahan berzikir, kita tak tahan solat. Tapi kalau bak makan, berjalan, jauh pun kita pergi ya. Sampai kalau lipis pun ya. Contoh kan, ada 2 kali sebut ke lipis lah. Kan? Jadi kita faham, kita nampak di situ. Nafsu ini tidak menolong kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, tak tolong. Nafsu tidak menolong kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu tidak menolong kita untuk mencintai Allah taala. Nafsu tak tolong kita. Bahkan nafsu melawan kita. Jadi kita nampak kejahatan nafsu itu macam mana. Begitu tak syaitan membisikkan kita benda-benda yang jahat. Kita nampak, kita berpengalaman benda itu. Kita tahu diri kita, Masya Allah, bila beramal saja, nafsu kita dah lolap lah. Jadi bagi Maula Darqawi, apa dia kata? Maka nafsu yang jahat sebegitu memberi manfaat padaku. Kenapa dia kata? Kerana gangguan nafsu itu. Jadi kita tahu nafsu sedang mengganggu kita. Bila kita salat, Masya Allah, dah datang dan mengganggu. Bila kita berzikir saja, dah datang dan mengganggu. Jadi apa yang kita buat? Maka kata Maula Darqawi, kerana gangguan nafsu itu menjadi pendorong baginya untuk memohon perlindungan kepada Allah. Jadi bila datang nafsu mengganggu, apa yang kita buat? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang sengaja dia bagi gangguan kepada kekasih dia. Dia ada kekasih. Tapi kekasihnya untuk pegang tangan pun tidak, peluk pun tidak. Disuruh kawan kan dapat potong seragah sikit. Diseragah dah dipeluk mana bila dia diganggu, maka dia akan bergantung kepada seseorang yang diharap bergantung. Dipegang tangan. Walau orang tu depan tu saja disuruh kalau kau buat anjing di depan dah. Jadi ada kejahatan. Jadi kejahatan tu mendatangkan kebaikan pada orang tadi.
Sebab bila ada gangguan menyebabkan dia berpaut kepada orang yang diharapkan menolong dia. Jadi gangguan nafsu tadi apa faedah dia? Dah, pergilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berintihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat nafsu tu, semakinlah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati kita menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita menuju. Bermaksud setiap perkara yang berlaku menyebabkan hati kita menuju kepada Allah, itu semua kebaikan. InsyaAllah. Kita lapar, kita susah, kita miskin. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak peduli tentang kemiskinan. Sebab bukan miskin itu yang Allah Ta'ala nakkan. Allah Ta'ala nakkan hati kita mengadu pada dia. Maka Allah Ta'ala berikan kita sakit dan sebagainya. Dan bila kita sakit, dia suruh kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah hati kita menghadap pada dia. Jadi budak kecil tadi, kita sayang cucu ni, dia tak peduli, kita cubit dia kan. Dah apa-apa. Atau macam mana kita bagi respon pada orang tadi kan. Jadi sebenarnya sesuatu yang menyebabkan kita kembali kepada Allah, itu semua mendatangkan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama mengatakan terkadang orang yang sehat tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah Taala menyayangi orang tadi, maka diberikan bala. Untuk apa? Untuk dia kembali kepada ya Allah, dan orang ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hari itu sehat, tak ada cakap apa-apa pun. Kelain ni pun Seremban, Kelantan, Kuala Lumpur, tak ada lah. Bila dah sakit dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebenarnya ini kebaikan yang Tuhan hendak. Begitu juga nafsu yang jahat itu, maka kata Maula Darqawi, dia melihat kejahatan nafsu, maka dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendorong baginya untuk memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia melihat, Masya Allah, nafsu ini membinasakan amal dia, nafsu ini membinasakan ibadat dia, maka semakin kuat dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung hatinya menuju mana? Bila hati kita ingat kepada Allah, hati kita menuju kepada Allah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala menuju dengan jarak. Macam kita menuju ke Bahau, menuju ke Seremban, menuju kepada Allah ni macam mana? Allah Ta'ala bukan timur, barat, atas, bawah, depan, belakang. Macam mana kita dikatakan menuju kepada Allah? Menuju kepada Allah bila kita ingat kepada dia. Kita berharap kepada dia. Kita bergantung kepada dia. Ketika itu hati kita menuju kepada dia. Jadi ketika mana kita mengharapkan perlindungan kepada Allah, pergantungan kepada Allah, maka pendorong baginya untuk memohon perlindungan dengan Allah atau lari menuju kepada Allah. Benda tu bentuk maknawi yang tak nampak tapi sangat dipandang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak pun orang tak nampak. Apa yang berlaku hati kita orang tak nampak. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, hati kita lari kepada dia, menghadap kepada dia, mengadu kepada dia, berharap kepada dia. Ini sangat-sangat dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda yang sebegini. Maka kejahatan nafsu itu, kata Maula Darqawi, menjadi rahmat kepada kami, sebab kejahatan nafsu itu menyebabkan bertambah kuat perlindungan kami daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin berharap kita, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan neraka dan syurga. Kenapa? Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala menciptakan azab neraka yang dahsyat, faedah dia apa? Kita lari kepada Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sebenarnya kebaikan adalah kita menuju, hati kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para arifin billah tidak lari dari segala sesuatu sebagaimana orang lain lari, kerana mereka sentiasa melihat Tuhan mereka dalam segala sesuatu. Orang lain lari daripada sesuatu kerana apabila mereka melihat segala yang ada ini, yakni al-akwan, mereka terhalang daripada melihat Tuhan yang mengadakan segala sesuatu, al-mukawwin, mengenai minta maaf, sebenarnya bukan baca yang atas, saya baca yang bawah. Yang atas ni akan datang.
Saya nak baca, nak habiskan yang bawah. Sebab yang sebelah tu tak habis lagi, yang bawah. Untuk lari menuju kepada Allah, bawah tu. Dan masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita lari daripada kejahatan tadi, lari daripada kejahatan nafsu, lari daripada kejahatan syaitan. Apa maksud lari? Kita tak nak, ya Allah, aku tak nak syaitan, ya Allah. Ya Allah, aku tak nak kejahatan nafsu, ya Allah. Jadi bila kita tak nak, kita lari ke mana? Kita masuk ke mana? Kita masuklah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, dia kata. Kita tak tahu betapa mulianya keadaan itu. Kita tak tahu betapa mulianya keadaan itu. Kenapa? Bila kita benci kejahatan nafsu, kita benci kejahatan syaitan, kita lari dari kejahatan, lepas itu kita pergi ke mana? Kita masuklah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam budak kecil, dia takut dekat anjing tu, dia pergi ke mana? Dia pergi ke mak. Dia masuk dalam pelukan mak dia. Bila ada sesuatu mengganggu budak kecil, dia lari ke mana? Dia lari ke mak. Bila lari ke mak, apa dia buat? Dia peluk ke mak. Bila kanak, sebab apa? Sebab kanak-kanak tadi dicintai oleh mak dia. Mak dia mencintai anak dia tadi. Dia kau boleh anak ni peluk sepanjang masa mak dia tadi. Tapi anak ni macam-macam dia nak tengok ni. Jadi mak dia berharap anak dia peluk dia kan. Sebab mak ni mencintai anak tu. Mak mencintai anak. Dia mengharap anak dia datang peluk mak dia, dan mak pun nak peluk anak tadi. Tapi anak ni dia macam-macam, dia tengok baring ni, main sini. Sekali ada anjing, lari dia kepada mak dia, memeluk, dan mak tu benda yang ditunggu-tunggulah. Dia kata, tahu kau datang ya, kata dia. Maka dia mak pun peluk. Jadi mak dia kata, baik juga anjing ni. Sebabkan ada anjing ni, maka anak tu lari, dia peluk. Jadi begitu maksud dia. Bila ada kejahatan, maka kita takut perjahatan itu membinasakan kita. Kita melihat nafsu itu membinasakan kita. Kita melihat syaitan itu membinasakan kita. Maka kita bimbang, kita minta lindung daripada Allah. Ketika itu kita masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala suka sebenarnya. Allah Taala suka. Dan hendaklah kita yakini sukanya Allah Taala kepada kita lebih suka daripada mak yang anak dia datang memeluk tadi dan dia peluk anak dia. Kenapa? Sebab Allah mencintai hamba dia lebih daripada amak mencintai anak. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi kita yang tak faham. Kita yang tak faham suasana itu. Sekiranya kita memahami suasana itu, bermaksud kita ingin sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat suka apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata di sini, masuk kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti kata Ibnu Ajibah, fan nafsu wasyaitanu ni'matani fil batin. Kata Ibnu Ajibah, hawa nafsu dan syaitan itu merupakan dua nikmat pada batinnya. Nikmat pada kita sebenarnya, pada batin, pada zahir itu balo. Pada zahir balo, nafsu membinasakan kita. Pada zahir syaitan membisikkan kejahatan. Tapi kata Ibnu Ajibah, fan nafsu wa syaitanu ni'matani fil batin. Hawa nafsu dan syaitan itu dua nikmat pada batin kejahatan mereka itu. Kenapa? Idh laulahuma. Sekiranya tidak ada kedua-dua ini. Sekiranya tak ada nafsu, tak ada syaitan, ma taharrakat ilaih. Kita tidak akan bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama budak kecil tadi, tak ada anjing, tak ada yang menakutkan, dia tak akan datang ke mak dia. Bila ada kejahatan, maka dia berlari kepada mak dia. Maka katanya laulahuma, kalau tak ada syaitan, kalau tak ada nafsu, ma taharrakta ilaih, kamu tidak akan bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahaqqaqa sayruka ilaih, tidak akan tahqiq, tidak akan tercapai perjalananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huma niqmatani fi zahir, dan dua-duanya bala. Niqmatani bala. Ni'mah, nikmat. Niqmah itu bala. Nafsu dan syaitan itu niq bil qaf, dengan qaf. Niqmatani.
Nikbatan ni adalah balo pada zahir liman waqafa ma'ahuma, barang siapa berhenti pada itu sahaja, wa hujiba bihima, dan terhijab memandang di sebalik kejahatan itu. Itu yang disebut di sini. Wallahu taala alam.